Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Aiman bin Muhammad Hisham daripada kumpulan AP2474A. Pada hari ini saya akan mengulaskan tentang salah satu dewa dalam agama Hawaii. Agama Hawaii merangkumi pengganutnya daripada orang asli dan semua kepercayaan daripada mereka. Ia merupakan satu animisme dan kemusyrikan yang wujud dalam kepercayaan mereka dalam beragama. Mereka mempercayai terhadap dewa dan roh serta meletakkan kepercayaan mereka di mana roh terdapat pada makhluk yang bukan manusia, iaitu haiwan lain, ombak serta langit. Agama Hawaii ini telah berasal daripada orang Tahiti dan penduduk pulau-pulau yang lain, yang mana penduduk Pulau Pasifik telah mendarat di Hawaii pada sekitar 500 hingga 1300 Masihi. Manakala pada hari ini Hawaii dilindungi sepenuhnya oleh Akta Kebebasan Beragama oleh India Amerika. Agama Hawaii tidak dikaitkan atau disamakan dengan zaman moden ini, yang mana agama atau amalan yang baru dikenali sebagai Huna. Tuhanku atau dikenali sebagai Kukailimoku merupakan antara Tuhan dalam agama Hawaiian. Imej Tuhan berbadan dikenali sebagai Aumakua Hulu Manu, yang mana telah dipilih mewakiliku. Dewaku disembah dalam pelbagai jenis nama, antaranya iaitu Kukailimoku yang bermaksud peragut tanah. Ku juga mempunyai aktiviti ritual berbeza dengan Tuhan yang lain. Aktiviti ritualnya dikenali sebagai Kukailimoku, di mana aktiviti pengorbanan manusia dilakukan. Ku dan Hina, lelaki atau suami, dikenali sebagai Kin, dan wanita atau dikenali sebagai isteri, iaitu dikenali sebagai Wahin, telah dipanggil atau dikenali oleh penganutnya dan pengamalnya sebagai dewa nenek moyang yang paling besar di langit dan bumi, yang mempunyai penguasaan umum atas hasil bumi dan generasi manusia. Ku membawa maksud naik tegak, Hina pula membawa maksud bersandar. Pada zaman itu, sebilangan kahunas telah mengajarkan doa untuk segala penyakit membahas tentang Ku dan Hina. Yang lain akan mengucapkan Kahikina Okala diterbitnya matahari dan Komohana Okala memasuki matahari. Kepulauan Hawaii tidak diketahui tentang sejarah penerkaan yang jelas, di mana perkara ini dikuatkan lagi dengan penemuan bukti signifikan bahawa kepulauan itu sejak 800 Masihi dan imigrasi telah berterusan sehingga 1300 Masihi. Penerkaan ini telah bermula daripada Marquesas, Tonga, Samoa, Pulau Puaskah dan lebih besar di Polinesia. Pada masa itu terdapat satu kemasukan oleh orang Tahiti, di mana kemasukan mereka sangatlah ketara, di mana mereka telah mendarat di Kepulauan Hawaii, yang mana membawa maksud kepercayaan mereka tersendiri pada ketika itu. Amalan keagamaan ini berkembang dari masa ke semasa dan dari satu tempat ke satu tempat dengan berbagai cara mengikut budaya dan agama yang dibawa oleh orang yang datang dan berpindah randah. Budaya orang asli ini telah tersebar ke pulau-pulau, di mana sebanyak 8 pulau. Amalan mereka yang berimigrasi selama beratus-ratus tahun dari pelosok bahagian selatan Pasifik. Mereka juga mempercayai bahawa nenek moyang dan roh telah diklasifikasikan sebagai daripada keluarga orang agama Hawaii. Seterusnya, mereka telah mendapat mempercayai di mana terdapat pelbagai jenis roh yang sentiasa membantu dalam bentuk kebaikan serta kejahatan. Seperti budaya atau agama lain, mereka juga berpegang terhadap juga perbohongan dan penipuan yang wujud dalam kehidupan seharian mereka. Tidak ada yang mustahil bagi roh-roh dewa aqua. Mereka mengungkapkan bahawa semua indahnya roh Uhnani, orang mati dan mati telakat. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada mitologi Hawaii. Beckwith telah membukukan sebuah artikel yang mengisahkan tentang mitologi Hawaii, di mana ianya adalah hak cipta 1970 oleh University of Hawaii Press. Awalnya ianya telah diterbitkan pada tahun 1940 oleh Yale University Press untuk Yayasan Rakyat College Bahasa, dan cetakan pertama oleh University of Hawaii Press 1970. Buku ini adalah di bawah hak cipta terpelihara. Buku ini telah dicetak di Amerika Syarikat dan medium percetakannya melalui kulit kertas pada tahun 1976. Karya ini berlatar belakangkan mengenai semua mitologi Hawaii dan penceritaan kisah berkaitan tentang
mitos dewa-dewa yang terkenal. Karya ini berlatar belakangkan mengenai semua mitologi Hawaii dan penceritaan tentang kisah berkaitan mitos dewa-dewa yang terkenal yang banyak kisahnya yang agak mengelirukan. Oleh yang demikian, penulis telah membagikan penceritaan ini kepada setiap dewa dan beberapa bab yang berasingan agar pembaca mendapat gambaran tepat tentang mitologi Hawaii. Dalam kisah mitologi Hawaii, orang Hawaii kuno hidup dengan falsafah animisme yang memberi jiwa hidup kepada binatang, pokok, batu, bintang dan awan serta manusia. Agama dan mitologi adalah budaya Hawaii yang terjalin satu legenda dan salah silah tempatan dipelihara dalam nyanyian dan naratif. Semuanya dirangkumkan di dalam karya ini dengan cara penyusunan dan penulisan karangan Martha Beckwith dan bakat mengarangnya. Elemen ini membawa identiti penulis Martha Beckwith untuk dihayati oleh pembaca. Karya yang dihasilkan oleh Beckwith antaranya adalah Anansi, Jamaican Stories of the Spider God. Anansi adalah watak dewa roh dan cerita rakyat Afrika. Dewa ini sering mengambil bentuk labah-labah dan dianggap sebagai semangat baru untuk semua pengetahuan tentang cerita. Dia juga salah satu watak terpenting dari cerita rakyat Afrika dan Caribbean. Selain itu, menurut pandangan naratif lisan Hawaii, buku ini telah memainkan emosi pembaca ke arah bahan yang menyerupai, kecuali untuk segera merumuskan hipotesis pada tahun 1940 dan untuk memulakan satu perbandingan terperinci dalam buku ini. Beliau langsung tidak peduli terhadap teori imigrasi seperti itu. Oleh itu, secara tidak langsung pembaca akan mula membayangkan dirinya disilangkan dengan cara yang baik dengan keluarga pelajaran yang disampaikan pengetahuan mereka. Terdapat beberapa tradisi lain menyatakan bahawa ketika Maui menanam cangkuknya di Hamakua untuk memancing dewa ikan, iaitu Pimoy, Maui memberitahu kepada saudara maranya supaya tidak menoleh ke belakang ketika itu. Jika tidak, ekspedisi tersebut akan menemui jalan kegagalan. Hina berbentuk labu yang mana telah muncul di permukaan air, dan Maui tanpa sengaja telah mencengkam labu itu dan meletakkannya di depan tempat duduknya. Pada ketika itu, tiba-tiba muncul seorang wanita yang cantik di mana kecantikannya tidak dapat ditandingi, dan seterusnya saudara maranya telah menoleh ke belakang untuk memerhatikan dewi yang cantik itu. Selain itu adalah peristiwa mengangkat langit, di mana pada satu ketika itu Maui telah menyedari bahawa terdapat seorang lelaki yang telah dihalang di langit. Ketika itu suasana langit agak rendah dan orang-orang tidak dapat berdiri secara betul, atau dengan kata lain iaitu berdiri tegak. Oleh itu, Maui telah timbul satu perasaan yang tidak senang, di mana terasa kesian terhadap manusia-manusia yang di bumi telah menderita dan meminta pertolongan untuk kebebasan daripada rasa tidak senang tersebut. Oleh sebab demikian, Maui telah memulakan pencarian ayahnya sebagai satu langkah untuk membantu manusia di bumi ini untuk menaikkan semula langit kepada keadaan asal agar lelaki tersebut tidak menderita dengan langit atau jatuh dengan posisi yang agak rendah hingga menyebabkan lelaki itu menderita. Selain itu, mengalahkan bulut panjang di mana Maui telah menyedari dan mempunyai perasaan ingin tahu tentang apa yang terdapat di kepulauan yang ia memancing itu. Maka bermula dari sudut itu, dia telah memulakan proses pencarian dan perasaan ingin tahu telah mendorongnya untuk pergi ke kepulauan yang berbeza itu, dan dia telah menemui jawapan yang dicarinya, di mana mereka tidak dapat diambil kepulauan tersebut secara betul. Pada satu hari, Hina telah mula turun ke tepi sungai untuk mengambil sedikit air untuk Maui dan juga dirinya sendiri. Dengan itu, Hina telah mula temui bulut panjang tuna dan memukul bulut tersebut dan menutup lendir. Seterusnya kita beralih kepada isu yang menarik menurut pandangan pengkaji. Dalam artikel ini, sebagai isu yang menarik oleh penulis mengikut bab, penulis mengulas mengenai bagaimana watak dan plot yang terdapat di dalam mitologi Hawaii yang mempunyai berbagai cara kehidupan mereka pada zaman permulaan dan pertemuan serta amalan yang diamalkan oleh mereka dalam kehidupan seharian.
Penulis telah menceritakan tentang Nawo merupakan salah seorang legenda yang terkenal pada ketika itu, di mana dia dikenali sebagai pemburu liar dan mempunyai saiz besar lain daripada orang yang lain. Manakala terdapat beberapa sumber lain yang menunjukkan atau menceritakan bahawa Nawo telah muncul untuk hadirkan diri di Kepulauan Hawaii sebelum itu Menefun, yang telah dianggap sebagai satu cara mengusir mereka atau memusnahkan mereka. Walau bagaimanapun, ahli cerita rakyat iaitu Catherine Blue Maula memegang kepada kepercayaan bahawa legenda Menefun dan makhluk serupa merupakan satu hubungan pasca Eropah mitologi. Selain itu, terdapat isu atau perkara yang menarik mengikut pandangan penulis dan pengkaji, di mana Maui telah mula mengembara ke sebuah bandar yang bernama Lahaina untuk menemui ayahnya sebagai satu alternatif untuk meminta bantuan ayahnya sendiri untuk mendorong langit ke atas semula seperti sedia kala, di mana langit ketika itu telah menurun ke satu ketinggian yang agak rendah sehinggakan manusia biasa tidak berdiri secara normal. Maui telah berbaring sejajar dengan langit sebagai satu langkah ritualnya untuk menolak langit ke atas dengan kekuatan batinnya tersendiri, atau dengan kata lain dengan kekuatan yang luar biasa dalam sejarah kehidupan manusia pada zaman itu. Maui kemudiannya memberi satu isyarat kepada ayahnya untuk mula menolak langit ke atas semula, dan kekuatan ayahnya dan anak bersama-sama menolak langit ke atas dengan cukup tinggi bagi memudahkan urusan orang-orang di bumi untuk dapat terus melakukan tugas harian sebagai manusia normal. Ada juga yang menyatakan jika Maui dan ayahnya Ru tidak bekerjasama, langit akan jatuh sepenuhnya menjadikan bumi tidak dapat dihuni oleh manusia seperti sedia kala, dan mereka merupakan penyelamat manusia pada ketika itu. Kesimpulannya, pengkaji telah mengkaji isu dan penulisan yang terkandung di dalam artikel ini dengan penuh teliti, di mana pengkaji telah mendapati bahawa artikel ini adalah sangat berguna dan memberi faedah terhadap penyelidik-penyelidik untuk membuat kajian mengenai mitologi Hawaii. Namun yang demikian, penggunaan bahasa mestilah menggunakan bahasa am yang diketahui oleh penduduk bumi ini. Sebagai contoh, bahasa Inggeris agar pembaca dan pengkajinya mudah memahami dan mendapat menjalankan kajian dan menyelesaikan penyelidikan mereka dengan penuh kesempurnaan. Isi kandungan yang dimasukkan mereka merupakan satu maklumat yang tepat dan jelas yang dapat memudahkan pembaca memahaminya dengan lebih mudah tanpa sebarang kerungsingan. Penulis iaitu Martha Beckwith telah memainkan peranannya sebagai penulis dengan sebaik mungkin sebagai seorang penulis yang membawa pembacanya dan pengkajinya, di mana tidak boleh memberi kesusahan kepada mereka untuk mendalami dan membaca artikel yang dibahaskan olehnya, selari dengan penggunaan medium yang senang difahami dan disenangi ramai.